Welcome to Inai Paya Facebook Live. Oke, seperti yang saya janjikan, saya nak live tentang Kin punya brand robotik vacuum. Saya sudah sediakan vacuum ni dengan saya sekarang dan Paya dia tengah tidur. Good. Kalau sebelum tu saya nak buat disclaimer lah yang live ni dia tidak disponsor oleh mana-mana pihak. I hope kamu orang dapat dengar lah saya punya suara. Saya tak dapat jerit kuat sangat, Paya tengah tidur. Live ni dia tidak disponsor oleh siapa-siapa kecuali suami saya. Dia yang beli benda ni. So it's boleh saya katakan review jujur lah. Vacuum ni suami saya beli sendiri, bukan disponsor oleh siapa-siapa. Dia beli ni masa PKP dan saya tak tahu dia beli ni, kira macam surprise gift lah dia bagi saya. So saya belajar benda ni, macam tengok benda ni apa function dia apa semua selepas dia sampai dekat rumah kita orang. So it took me some time lah untuk study vacuum ni. That's why saya lepas 2 bulan baru saya review benda ni. Vacuum ni vacuum ni dia tengah charging, nampak kah? Dia bukan charging, dah full dah tadi saya charge dia awal-awal. Sebelum tu saya nak benda ni kamu orang boleh tengok sebenarnya dekat YouTube lah. Banyaklah orang sebenarnya dah ada review sebenarnya. Tapi yang saya buat ni sebenarnya yang live lah. Sebelum kita dig in, saya nak bagi tahu part-part dia. Okey, yang ini adalah part utama dia. Yang ini badan dia lah. Ini dia punya the main part. Lepas tu dia ada panel. Ini panel dia untuk dia charge. Dia ada bateri pula. Dia ada remote. Lepas tu ini part, bukan lah. Ini bukan, ini selingan. Lepas tu dia ada ini. Saya tak tahu macam mana benda ni. Dia pusing-pusing lah. Dia ada 4. 2 dekat badan dia tu, 2 spare. Yang ini untuk mop, function mop. Dia ada 2 juga. Satu yang ini, satu yang ini yang saya dah guna lah, yang dah kotor ni. Lepas tu dia ada, apa orang panggil ni, HEPA filter, HEPA filter. Dia ada 2 juga, satu dekat sini, satu dekat badan tu. Lepas tu dia ada sikat, ke orang panggil ni. Sikat lah untuk berus-berus, untuk yang kotor-kotor kan. Itu part-part dia lah. So ni kotak dia. Sudah. Sebenarnya saya dah buat unboxing, taklah yang detail sangat dekat video YouTube saya unboxing benda ni dekat Mother's Day PKP style. Saya punya video tu saya unboxing benda ni dalam tu lah. Kalau orang nak tengok. Lepas tu saya dah intro dia punya parts. Dia punya main part ni, saya angkat. Dia ada berat sikit lah. Ini vacuum dia. Ini dia punya benda yang itulah vacuum tu. Perbandingan saya ni dari saya pakai penyapu dan beralih kepada benda vacuum ni lah. So saya tidak akan buat review yang macam mana nak cakap apa? Review yang vacuum brand-brand lain, brand itu, brand ini. Saya punya perbezaan ni dari saya pakai penyapu yang biasa tu, yang konvensional orang panggil, yang biasa-biasa tu, dan berubah kepada berubah kepada vacuum ni lah, vacuum yang sekarang ni. Apa yang saya experience sepanjang 2 bulan saya pakai ni, saya pakai dia almost every day lah, boleh kata almost every day. Dan rumah sini agak luas juga, boleh kata lah besar. Keluasan dia macam kalau digambarkan dapur sampai ruang tamu sana, boleh kata macam besar gelanggang badminton court, is it? Tak besar sangat, macam setengah lah, boleh kata besar lah, luas lah. So lepas saya pakai benda ni, memang sangat membantu. Dia macam bibit baru saya lah. So kalau pakai penyapu dulu, satu yang saya tak suka, dia berdebu. Kalau kita sapu-sapu kan berdebu, asap semua berterbangan. So macam kalau saya menyapu, saya cuba elakkan waktu Paya bangun lah. Sebab
Yalah, kalau dia ada dekat sekeliling kan saya susah nak menyapu, so kira berdebu lah. Tapi kalau pakai benda ni, vacuum ni, dia macam kurang lah, bukan kurang lah, boleh kata tak ada debu langsung kalau dia vacuum. Lepas tu kalau saya pakai ni, saya selalu pakai dekat ruang tamu. Saya kena clearkan dulu lah saya punya ruang tamu. Maksud saya, actually boleh saja, tak payah buat apa-apa, just biarkan dia on. Tapi untuk optimization punya cleaning, saya kena angkatkan semua barang-barang dekat ruang tamu saya lah, macam mainan Faya, bantal-bantal yang dekat lantai, supaya dia tidak mengganggu lah dia punya proses pembersihan tu. Itu yang saya selalu buat. Lepas tu suction dia, saya tidak tahu macam mana mau sukat suction dia. Ada mention dekat sini dia punya suction power 0.7 kPa. Saya tak tahu lah apa maksud tu 0.7 kPa. Kau orang yang teori fizik tu mungkin boleh faham kot apa maksud kPa tu. Tapi bagi saya dia sangat kuat lah dia punya suction tu. Benda ni pernah berjaya suction satu kain kecil lah masuk dalam dia punya benda ni. Dia masuk dalam ni. Secara tidak sengaja lah dia termasuk masa tu. Saya cuba elakkan dia sedut benda yang besar-besar. Sebab ialah benda ni tahan lama kan. Saya cuba elak dia sedut benda yang besar-besar. So far memang sangat berbaloi. Dan harga benda ni boleh saya katakan, saya rasa Rudy beli masa dia promotion dan dia beli ni under 500. Tapi saya tak tahulah dia termasuk delivery ke tidak. Kalau dari segi mop dia pula, ini sebenarnya mula-mula saya macam skeptikal lah benda ni boleh mop. Sekali saya try kan, boleh tahan juga. Oh, dia memang boleh mop. Maksud saya kamu orang, okay, ini filter dia. Sekejap saya ambil. Ini dia punya benda dekat dalam. I think I should show this one. Okay, ini dia kan. Ini, lepas tu kamu angkat dia. Benda ni ada dekat dalam ni lah, dalam benda berlubang ni. Kalau kamu orang dapat tengok, dapat dengar saya kah? Should I increase my volume ataupun tidak? Okay, ini dia punya, I don't know, tempat penyedut kali. Okay, waktu dia sedut, saya rasa dia masuk dalam lubang ni. Semua debu, bulu-bulu, anjing, kucing semua masuk dalam ni. Lepas tu saya rasa suction dia dekat sini lah, yang macam saya kata tadi tu, ni parts dia. Lepas tu yang ini, ini lubang dia. Kira macam semua kotoran tu dalam ni lah. Of course lah tak ada, sekarang ni saya dah bersihkan. Lepas tu, dan cleaning dia, cleaning dia, pernah sekali saya deep cleaning dia, memang senang. Dia tak susah sangat cleaning. Bila saya clean dia, saya rasa selepas sebulan saya deep cleaning dia lah, saya buka-buka parts dia. Dia agak senang untuk dibersihkan. Lepas tu saya baru tahu tadi yang ini sebenarnya boleh dibuka. Yang ini macam mana pasang balik? Okay. Kalau mau mop, dia ada lubang dekat sini. Ini lubang dia. Kamu halakan air lah, air. Lepas tu masukkan dekat sini. Tutup. Lepas tu air tu dia akan mengalir dekat sini, lepas tu sepanjang bawah ni, dan dia pun isi dekat sini. So kalau untuk keluasan rumah saya, seperti yang saya cakap tadi, dia ada agak besar. Rumah saya agak besar, agak luas, sorry. So kalau kuantiti air yang saya masukkan dalam ni, saya boleh agak dalam 2 kali refill. Saya kena 2 kali refill sebab air dia sebenarnya tak banyak pun. Kena 2 kali refill untuk keluasan rumah saya lah. Kalau rumah yang kecil mungkin taklah perlu refill selalu kan air dia ni. Tapi masa saya mop, saya tak dapat demo lah. Susah saya nak demo sini. Kalau saya mop, kalau dia mop, air dia akan keluar dekat sini. Dia akan masa dia berjalan tu, air dia akan basahkan benda ni, dan dia akan mop lah mana-mana rumah yang dia pergi. So dia boleh buat 2 in 1 sekali jalan, sambil dia menyapu, sambil dia mop. Macam tu. Kalau kamu on dia kan, boleh teruskan sambil dia menyapu tu dia akan mop lah. Tapi satu yang saya kurang masa dia mop tu, air yang dia sapu lantai tu, ini lantai kan, dia sapu tu, dia ada basah sedikit lah, dan dia agak
mengambil masa sedikit untuk kering air itu, tapi it's not a big problem sebenarnya. Dan saya tak mop hari-hari pun, bila saya rasa perlu baru saya mop dia. Tapi saya memang pakai vacuum ni hari-hari lah. Lepas tu, lain tu kebaikan pakai benda ni juga, dia sangat membantu saya sebagai seorang emak kan. Saya kena jaga payah. Lepas tu kalau dah ada benda ni, saya boleh sambil saya masak dekat dapur, saya onkan vacuum ni jadi dekat ruang tamu. So macam selain bantu kamu bersihkan rumah, dia menjimatkan masalah. Kamu buat benda lain yang apa nama? Bersihkan rumah kamu orang dekat ruang tamu. Ya. Satu lagi yang saya nak bagi tahu, dia punya bising. Dia ada sedikit bising lah benda ni. Dan saya tidak, kalau diri saya sendirilah, saya selalu tidak on dia masa payak tidur sebab saya tak nak kacau dia lah. Saya tak pernah cubalah on dia masa payak tidur sebab yalah saya tak nak ganggu dia kan. Okey, sebenarnya saya nak demo kecil-kecilan lah dekat meja ni dia punya power. Okey, benda ni juga saya jarang angkat benda ni sebab yalah dia kan menyapu rumah. Manalah Rudy beli tu dulu. Dia beli dekat Shopee. Dia beli online. Kamu orang boleh tengok benda ni dekat Shopee, dekat kedai saya tak pasti kalau walk in ada ke tidak stok dia orang. Tapi Rudy beli ni online dan agak cepat jugalah buat agak cepat barang ni sampai sebab saya tak tahu macam mana dia sampai. Saya tengok dekat sini distributor dia dekat kotak dia ni. Dia ada bagi tahu distributor dia dekat Shah Alam dengan dekat Kuching. So jangan-jangan dia hantar dari Kuching. I'm not sure jugalah. Tapi dia punya receipt Shopee tu dari Semenanjung. So dia agak cepat sampai. Bayangkan masa PKP tu dia cepat sampai. Masa PKP dan cepat. Rudy pun terkejut. Cepat juga barang ni sampai. Few days lepas Mother's Day tu. Saya tak ingatlah berapa dia punya time frame dia beli. Lepas tu order sampai. Tapi boleh kata sangat cepat. Lagipun dia wrap pakai yang kita wrap makanan tu. Dia tidak wrap yang transparent tu bah. Dia tak pakai wrapping paper pun. Saya pun pelik. Memang bagus vacuum ni. Memang recommended lah untuk budget 500 ke bawah. Apa yang kita expect kan. Tapi for me it's very good. Kamu orang sebenarnya boleh beli juga ada pilihan yang lain lah. Dia boleh satu yang ini dia tidak boleh monitor pakai telefon. Ada jenis yang boleh monitor pakai telefon. Macam mana? Saya tak tahulah macam mana dia function tu. Sebab itu another level lah bagi saya. Yang ini dia tak dapat. Tapi of course lah. Banyak features, banyaklah duit keluar kan. Tapi bagi saya yang ini memang cukup lah. Saya tak tahu pula. Sebenarnya ada juga yang level. Ada saya tengok orang buat review vacuum ni. Dia less than 100. Untuk bilik kecil lah mungkin itu sesuai. Tapi ini bagi saya yang 500 ke bawah ni. Okay lah. Mungkin hopefully dia boleh long term punya lah. Long term punya pakai. Okay. Memang bagus Vero. Baguslah tu vacuum kan Susan. So far saya memang puas hati lah 2 bulan saya pakai memang puas hati. Lepas tu saya mau cakap pasal dia punya panel. Like I mention tadi. Ini panel dia. Selama 2 bulan ni kami Rudy sudah try dua kawasan untuk letak panel ni. Satu dia punya syarat kalau kamu orang letak panel dia ni, ini panel dia. Panel ni tempat dia charging lah, charging station orang cakap. Tempat pertama yang kita orang letak agak banyak sikit halangan lah macam meja, buaian payak sebab kita kena sambung dia dengan plug kan. So macam itu yang buat dia confused untuk go back to station dia. Dia punya button ni, button dekat remote dia ni, dia ada satu button home ni. Kalau kita tekan dia kan, dia akan pulang kepada dia punya station. Tapi masalah dia, kalau kamu orang letak dia punya panel ni macam ada banyak halangan tepi-tepi dia. Dia punya rules, kamu kena letak panel tu, kalau tak silap saya 2 meter dia punya radius area tu kena free 2 meter. 2 meter ke tak silap saya? Ke semeter? Kira lah adik lah 1 hingga 2 meter tu. So the first station yang kita orang pakai untuk letak barang ni dia agak
ada banyak barang lah, kerusi, ayun payak, so agak mengganggu jugalah. Lepas tu kita orang letak station yang kedua, kita orang try. So yang itu dah ada improvement lah, kita orang letak satu station sana. So dia mungkin kalau kamu orang letak benda ni berdekatan dengan barang macam meja, macam apa-apalah, mungkin ada mengganggu sikit lah untuk dia pulang ke station dia. Yang jenis vacuum ni memang tidak dapat vacuum bawah sofa. Bawah sofa asalkan dia punya ruang. Ini dia punya contohlah, keluasan benda ni kan. Asalkan dia boleh lalu, macam mana nak cakap kalau ruang tu, contohlah ruang ni macam ni, dan kebesaran vacuum ni macam kecil daripada ruang tu, dia dapat masuk. Kalau bawah sofa tu, dia pas dia punya ketinggian tu, dia akan masuk lah dekat bawah sofa. Staircase pun susah. Staircase jenis yang macam tu, macam mana nak cakap maksud kamu staircase yang kita step tu kan, itu memang confirm tidak dapat lah. Tapi dia ada sensor untuk elakkan dia jatuh. Dia I don't know, dia ada sensor. Macam mana? Ada dia beritahu dekat kotak dia area sensor dia. Tapi I will show you lah macam mana dia function nanti. Ya, saya akan demo dengan kamu orang yang dia tidak akan jatuh. Tadi saya demo atas meja ni, dia tidak jatuh. Yang ini remote dia. Sofa lah, apa orang panggil tu. Dia punya mood. Mood yang saya selalu pakai adalah mood auto. Dia ada macam-macam lah dia punya mood. Tengok. Ni dia. Mood yang dia boleh guna. Dia boleh zigzag, dia boleh pusing, dia boleh dekat wall, dinding, sekeliling. Lepas tu yang ini full go mood. Saya tak tahu, saya belum belajar semua ni sebenarnya. Tapi yang saya selalu guna, auto. Sofa bersih jugalah. Saya selalu tekan auto, biarlah dia buat kerja dia sendiri tanpa saya monitor. Yang ini auto, home. Ini wall. Yang ini dia punya kipas untuk dia berpusing. D ni apa? Saya rasa D ni dia buat kerja. Lepas tu kalau bateri dia habis, pandai dia balik pada panel dia. Lepas tu dah full charge, dia akan kembali lagi buat function dia balik, buat bersihkan balik yang dia ketinggalan sebelum tu. Contohlah kamu orang lupa charge kan, bateri dia tinggal berapa persen dia lagi. Lepas tu kamu on dia akan bersihkan rumah kamu orang. Lepas tu suddenly dia lowbat, dia akan balik kepada panel dia. Lepas dia dah charge tu, dia akan pergi balik dia punya tugas dia yang tergendala sebelum tu lah. Yang itu sebelum try features dia betul ke tidak. Okay, dia punya ni, benda ni dia tak boleh kena air. Di sofa saya tak pernah kenakan dia air lah. Tapi sofa saya mop dia hari tu, masukkan air dalam ni, dia macam okay lah. Tapi kalau once ada air dalam ni, kalau kamu orang angkat dia ada dropping. Air tu akan dropping. Masih ada lagi air dalam ni. Tapi saya jaranglah guna mop. Untuk mop. Sebab dia punya lelehan air tu agak basah jugalah lantai. Ini dia punya mop. Kamu orang boleh imagine kan macam mana dia function. Ini kamu orang hook dekat sini. Okay, ini dia punya mop. Kalau kamu orang on kan benda ni akan berpusing. Kan dia jalan sini. So benda ni akan sapu yang tempat yang dia vacuum sebelum tu lah. Kejap saya setting sekejap. Ini dekat meja. So kamu orang boleh expect yang ini bawah dia ni boleh jatuh lah kalau dia jatuh. Ini panel dia. Okay, untuk on dia, kamu orang tekan ni. Ada satu switch dekat sebelah sini. Kamu orang boleh nampak kah? Ini ada satu switch dia untuk on off dia. Ini mood on lah kiranya. Mood on. Kalau kamu orang charge, it's better to off button switch tu tadi untuk jimatkan bateri. Kalau kamu orang mau dia kerja, of course lah kena on. Lepas tu
Ada 2 button, satu yang dekat bawah nih, satu dekat sini. Ini kiranya dia dah on lah. Ini auto, ini off. Tapi boleh aja kontrol guna remote. Berbaloi ke belisan? Bagi saya memang berbaloi lah untuk harga dia yang 500. Seperti yang saya cakap tadi kan, ini perbandingan saya dari pakai penyapu dan bertukar kepada vacuum robot ni lah. So far untuk saya sangat berbaloi. Kalau kamu orang ada extra budget, boleh je beli brand lain macam Xiaomi kah? Dia ada boleh kontrol pakai telefon, apa semua. Tapi yang ini dia tak ada kontrol dalam telefon.